berkaitan dengan satu insiden di KLIA. Mesyuarat Jemaah Menteri tadi mengadakan perbincangan menyentuh pelbagai aspek terkait insiden tersebut, dan Jemaah Menteri mengambil perhatian yang sangat serius, sangat berat tentang perkara tersebut, dan sekaligus mengambil ataupun mempersetujui beberapa perkara. Pertama ialah mesyuarat Jemaah Menteri memperakui bahawa komitmen yang tinggi, kerjasama yang baik, disiplin di kalangan pegawai dan anggota Jabatan Imigresen itu adalah berada pada tahap yang baik. Mana mungkin pintu masuk utama itu mampu menguruskan sejumlah besar kedatangan kalau sekiranya kita benar-benar menghadapi masalah yang diperkatakan. Pada masa yang sama, Mesyuarat Jemaah Menteri juga mengambil maklum bahawa wujud perkara-perkara yang perlu diberi perhatian terkait soal tata kelola ataupun soal yang berkaitan dengan insiden tersebutlah, soal dakwaan yang mengatakan ada beberapa amalan yang tidak baik telah berlaku dan sebagainya. Jemaah Menteri memberi perhatian, dan itu membawa maksud Kementerian Dalam Negeri bersedia untuk memberi kerjasama sepenuhnya dengan SPRM untuk meneruskan siasatan. SPRM dah pun memulakan. Saya sendiri pagi tadi bercakap dengan Tan Sri Azam dan memberikan komitmen bahawa KDN bersedia untuk memberi kerjasama penuh. Pagi tadi saya dah berhubung dengan beliau. Jadi bahagian pertama apa dia? Jemaah Menteri memperakui bahawa komitmen, disiplin dan juga tahap perkhidmatan yang baik sebenarnya diamalkan oleh sebahagian besar daripada penjawat Jabatan Imigresen ini. Pada masa yang sama, Jemaah Menteri juga tidak menafikan tentang kewujudan di kalangan segelintir penjawat atau pegawai yang terbabit seperti mana insiden yang didakwa. Kerana itu, apakah sikap yang diambil? Kita bersedia memberikan kerjasama penuh terhadap MACC atau SPRM untuk meneruskan siasatan sehingga selesai, dan kemudian sekaligus boleh mengesahkan sama ada berlaku ataupun tidak. Jadi biar autoriti yang bertanggungjawab mengambil tindakan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga telah tadi membentangkan beberapa perkara yang bersifat moving forward, yang bersabit dengan aspek pengurusan dan tata kelola. Yang pertama ialah kita akan mengadakan help desk, iaitu yang akan menempatkan bukan jurubahasa tapi pegawai yang boleh berkomunikasi dalam bahasa asing, terutama bahasa Mandarin, bahasa Inggeris, ataupun tak kira bahasa yang apa lagi, bahasa Arab, bahasa India. Bahasa India bagaimana? Bahasa Tamil. Ini adalah untuk memberikan penambahbaikan. Apabila travelers bila dia sampai, dia berhadapan dengan pegawai di kaunter dan ada kesulitan dalam memahami, maka help desk itu akan segera ditempatkan dalam masa terdekat ini. Perkara kedua ialah kita sebenarnya bila travelers ni dia mengembara, termasuk kita kalau pergi luar negara kan, bila kita berurusan di kaunter, dia akan bertanya beberapa perkara asas. Ini amalan imigresen antarabangsa. Apa dia? Ada tak tiket balik? Ada tak wang yang mencukupi?
ada tak alamat tempat yang kita datangi itu? Hikmahnya apa? Tujuannya apa? Tujuannya nak elakkan bahawa travelers yang datang dengan social pass daripada bekerja. Jadi itu rukun yang biasalah menjadi amalan dalam mana-mana undang-undang antarabangsa berkaitan dengan immigration. Kalau kita ke UK pun macam tu, ya? Kalau kita ke US, ke New Zealand, ke manalah kita pergi, dia akan tanya yang itu. Jadi travelers yang datang ke Malaysia kadang-kadang barangkali mereka terabai daripada khilaf dari segi melihat persiapan itu. Jadi kita bersetuju untuk bekerjasama dengan Malaysia Airport bagi menaikkan lebih banyak signage yang memudahkan travelers ini, sementara dia approaching counter, dia tahu bahawa perkara apa yang dia akan ditanya sebagai amalan biasa dalam Jabatan Immigration. Baik, itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga adalah jika sekiranya travelers itu gagal untuk memberi jawapan yang memuaskan. Jadi Jabatan Immigration ni dia adalah autoriti yang akan membuat keputusan tentang NTL atau not to land. Not to land, ya. Dia bergantung pada pertimbangan dia terhadap soalan-soalan yang tadinya disampaikan. Jadi yang ini juga langkah membaiki ke depan nanti adalah Jabatan Immigration pada kadar yang segera ini, mereka akan memberikan autoriti untuk decide tentang NTL itu kepada pegawai yang bertaraf betul sih? Ya, pengurusan dan profesional daripada grade 41 ke atas. 41 ke atas. Okey. Sekarang ni ada KP 29. Jadi kita kata autoriti atau kuasa untuk membuat pertimbangan itu pada momen seperti itu kepada pegawai peringkat kumpulan pengurusan dan profesional. Jadi ini akan membantu. Baik. Mari kita tengok fakta tentang kedatangan pelancong Cina, ya. Daripada Januari hingga Jun ini, ya. Kedatangan pelancong Cina ke negara kita jumlahnya 320,000 orang. 320,000 orang, Dan purata yang dikenakan NTL ke atas pelancong Cina ni, purata sebulan adalah 50. Sebulan. Jadi kalau 6 bulan, dia dah sekitar 300. Ada yang bulan yang 50, ada yang 40, 60, ya. Ada yang 40. Jadi puratanya. Angka itu sangat-sangat kecil berbanding dengan travelers dari negara China yang dibenarkan masuk. So biar fakta berbicara lah, ya, dari segi itu. Jadi jumlah NTL ini ikut dialami oleh negara-negara lain, ya, termasuk dari Bangladesh, India, Indonesia. Itu angkanya relatively lebih tinggi berbanding dengan NTL yang dikenakan ke atas warga Cina. Okey, ya. Itu faktanya. Jadi ini gambaran yang lebih jelas menunjukkan bahawa jika sekatan seperti itu dikenakan, there must be a reason behind it lah. There must be a reason to it. Okey. Jadi itu perkara yang kita sebut NTL, ya. Baik, saya juga nak menyebut bahawa dalam kabinet tadi kita turut membincangkan tentang apabila travelers itu dikenakan NTL, ya, mereka nantinya akan diuruskan pula oleh satu syarikat yang namanya Monocycle. Okey, gini, ya. Monocycle ni dilantik oleh syarikat penerbangan lah, dia panggil AOC, ya, maknanya dia panggil Airline Operators Company. Sejak daripada bulan Februari 2015, maksudnya apabila NTL dikenakan ke atas seseorang travelers, maka urusan seterusnya apa? Urusan seterusnya adalah menghantar pulang. Jadi urusan tiket, sementara urusan tiket dan urusan yang terlibat diuruskan, dia perlu makan minum misalnya. Aspek itu dikendali oleh syarikat ini. Tadi Mesyuarat Jemaah Menteri telah meminta untuk Menteri Pengangkutan melihat semula aspek ini, ya, apakah ini merupakan satu amalan biasa atau bagaimana. Kadang-kadang kat sini yang menimbulkan kekeliruan, kerana apabila seorang yang dikenakan perintah NTL, ya, diminta untuk menyediakan sejumlah wang untuk tujuan membeli tiket, ya, kadang-kadang saya tak kata ni, ya, kadang-kadang disalah tanggap sebagai pegawai immigration minta duit.
Ya, jadi itu perkara yang kita kena teliti semula. Okey, pada masa yang sama kita tidak menafikan kewujudan amalan di kalangan segelintir anggota, sebab itulah siasatan diperlukan. Tetapi yang perlu dijelaskan juga kepada awam adalah kewujudan satu lagi servis. Ya, jadi sekarang ini servis ini yang menguruskan travelers yang di bawah NTL ini sekarang akan dibuat keputusan oleh Ministry of Transport lah. Ya, sebab itu jurisdiction MAB jurisdiction di bawah pengurusan syarikat penerbangan, ya. Dia begitu. Baik. Itu perkara yang kita bincangkan tadi, ya. Aspek yang kedua. Baik, aspek yang ketiga yang saya nak sebut adalah Perdana Menteri juga sehari dua ni ada menyebut tentang wujudnya amalan dari kalangan segelintir juga, satu dua pegawai khususnya di Jabatan Pendaftaran Negara, okey, yang meminta kutipan sejumlah duit untuk urusan warga negara. Saya nak bagi tahu, ya, sejak saya mempermudahkan proses permohonan keputusan warga negara, okey, saya sekarang dah menghampiri hampir 9,000 membuat keputusan tentang permohonan warga negara. Timbul lagi, ya, hampir 140,000 lagi, ya, banyak lagi. Bila kita permudahkan begitu, apabila proses permohonan itu diluluskan, telah dibuat keputusan dan keputusan lulus, okey, ada elemen yang kemudiannya menghubungi pemohon dan meminta sejumlah wang, okey, dan watak itu pun kita kenali, yang didakwa terlibat. Jadi saya telah menghubungi Tan Sri Azam tadi untuk selepas ini menyerahkan nama kepada MACC untuk meneruskan siasatan. Dan saya nak sebut dengan publik, dengan awam, bahawa bila berurusan dengan KDN, khususnya Jabatan Pendaftaran, apa pun urusan, nak dapat sijil lahir ke, nak dapat warga negara ke, urusan ini melibat kelulusan, tidak membabitkan sebarang bayaran soal kelulusan ni, tak ada. Ya, kita ada komiti kita yang akan membuat pertimbangan berdasarkan kepada undang-undang, berdasar kepada rules, berdasar pada perkeliling. Dan komiti ini yang membuat pertimbangan kalau pengesahan dari segi originality documents, ada meritnya, ada segala macam. Komiti akan mengesyorkan sama ada lulus atau tidak, dan saya, kalau otoriti saya membuat keputusan akhir, kita buat keputusan lulus, gagal. Ya, jadi bila kita buat keputusan itu, kita akan maklumkan kepada pemohon. Maklum lulus bermaksud dia datang collect je lah. Tak ada. Kalau ada pegawai yang menghubungi untuk meminta bayaran, abaikan. Sebab itu bukan amalan dalam tata kelola kerajaan. Ya. Lebih-lebih lagi keadaan sekarang di bawah kerajaan sekarang yang Perdana Menterinya meletakkan keutamaan kepada membanteras isu-isu amalan rasuah ini. Jadi hari ini saya akan menyerahkan nama kepada Tan Sri Azam. Saya dah maklumkan untuk membantu beliau memulakan siasatan seterusnya, ya. Itu nak membuktikan bahawa di KDN kami, baik di Jabatan Immigration maupun Jabatan Pendaftaran Negara sekalipun, yang berurusan dengan orang awam ini, penting untuk mereka tahu bahawa perkhidmatan ini sesuai dengan keperluan yang rakyat perlukan, ya, dan kelulusan tidak membawa kepada bayaran apa-apa. Kalau ada, kita mohon publik untuk segera membuat laporan kepada MACC khususnya. Ya, dalam kes ini kita kesan barangkali kerana sekarang ni banyak keputusan yang kita buat berkaitan dengan warga negara. Dia mungkin menjadi amalan sebelum ini. Bagi kita kenal nama pegawai yang didakwa terlibat, sebab pihak yang diminta duit itu menghubungi kita, memaklumkan nama sipolan-sipolan, menghubungi mereka dan meminta sejumlah wang. Dan bila kita minta, boleh tak bagi nama, kita cek ada wujud betul, okey, nama-nama itu. Sebab itu saya pilih untuk segera menghubungi Tan Sri Azam setelah perkara ini disebut oleh Perdana Menteri dalam PC dia 2 hari lepas bersabit ini. Kesimpulan kepada perkara berkait Jabatan Immigration dan juga JPN ini ialah 2 perkara. Pertama, KDN, saya Datuk KSU, Datuk Ruji, pengarah Immigration, pengarah Jabatan Pendaftaran, bahkan timbalan saya lebih-lebih lagi, kami
committed untuk mendukung polisi kerajaan dalam usaha membenteras sebarang aspek salah laku dan juga perbuatan rasuah, dengan dibuktikan dengan kami mempelawa SPRM untuk segera memulakan siasatan. Kami akan bagi kerjasama sepenuhnya. Ya, itu sangat penting. Yang kedua, saya sebut tadi, perkara ini dibincang dengan panjang lebar oleh Jemaah Menteri, dan saya diminta untuk membuat kenyataan hari ini bersabit dengan insiden tersebut dan aspek penambahbaikan. Maksudnya, ketika Kabinet mengakui sejumlah besar kekitangan Jabatan Imigresen itu bekerja dengan penuh dedikasi, tapi ada juga amalan segelintir. Dan amalan segelintir ini membawa kepada kita mengundang SPRM untuk memulakan siasatan. Yang paling penting, kita tak mengamalkan denial syndrome. Okey. Baik, itu harus bagi ruang juga kepada pegawai yang bekerja dengan penuh dedikasi. Soalan? Ya. Is it a name or several names? Which one? GPN. Which one? GPN. The name that you want to... Buat masa ni single. A name. Okey. And the person is here in Putrajaya ataupun... Tak apalah, saya kata ada nama yang kita dah kenal pasti, saya akan serah kepada MACC dan dia di mana sebagainya tak usah sangat tanyalah. Immigration ada nama juga, senarai nama immigration pun ada juga. Immigration buat ni MACC buat kerja, saya tak ada serah nama apa. MACC dah pun memulakan, mereka tahulah. Ya. Berapa banyak aduan yang diterima setakat ni tu sih? Aduan tentang pegawai yang dalam senarai nama ni. Yang tu aduan pada SPRM saya tak ada rekod. Yang GPN guide. YPN sepanjang saya 7 bulan ni dah kesnya. Ini yang sampai terus kepada saya lah. Yang sampai terus pada saya ya. Banyaklah aduannya. Saya tak kata banyak. Sepanjang saya 7 bulan masuk di sini, kes yang berkaitan JPN ni satu nama itu terus, aduan tu sampai terus kepada saya. Okey. Dan of course saya buat sedikit semakan dan kemudiannya menyerahkan pada SPRM. Pegawai tinggi, pegawai rendah? Tak apalah, anggota JPN. Okey. Dato' Sri tak menafikan bahawa berlakunya kes yang sama JPN ni pada sebelum ni? Maksudnya ada lagi ke sebelum pegawai-pegawai lain yang mungkin? Saya tak buat kesimpulan spekulasi begitu. Saya kata sekarang ini ada aduan yang spesifik meminta wang daripada orang yang memohon warga negara, yang apabila diketahui telah diluluskan maka diminta sejumlah wang, dan itu perbuatan yang salah. Jadi bila aduan spesifik begitu dengan nama dan sebagainya, saya serah supaya berlaku adil, biar due proses mengambil tempat lah. MACC siasat, kita tak boleh spekulat apakah ini satu-satu aduan, apakah seorang, apakah janganlah ya, setakat itu dulu. So you're not going to tell whether this is the only complaint that you receive or you receive... Saya cuma sebut bahawa ini adalah aduan spesifik yang sampai kepada saya, segera saya adu pada MACC. Sejumlah wang tu berapa ya? Sorry? Sejumlah wang yang diminta tu berapa? Tak apalah, sejumlah wang lah. Okey. Banyak tak? Warga negara tu? Sejumlah wang yang agak besar. Okey, agak besar. But dia relatif kan. Kalau tanya star 10,000 kecil kan lah. Jadi kata 100,000 besar, tanya star. Okey. Ya. Percaya mungkin benda ni dah jadi amalan sebelum ni lah, sebelum urusan untuk kewarganegaraan ni dipermudahkan. Jadi percaya dah lama lah, bertahun dibuat kerja ni je. Saya tak boleh spekulate benda tu. Apabila saya serah kepada MACC, saya biarkan MACC menyiasat lah ya. Sebab apa isu permohonan warga negara? Apa isu pokok dia? Pemohon menunggu lama. Selama mana? Ada 7 tahun, ada 10 tahun, ada 15 tahun. Faham tak? Bila kita masuk sekarang ni dan kita membuat keputusan segera, bukan dengan gopoh ataupun cuai, tapi setelah dipertimbangkan oleh jawatankuasa, pegawai yang bekerja dengan penuh disiplin. Jadi bila keputusan terhadap permohonan itu sekarang dibuat dengan jumlah yang besar, jadi akan ada orang yang melihat ini peluang. Satu proses yang sangat sukar, sekarang peluang. Misalnya. Okey, itu saya tahu. Digantung tugas atau ditukar ke bahagian lain? Tak, saya serah nama dulu kepada MACC. You dah serah ke belum Dato' Sri? Lepas ni ya, lepas serah lah. Bila serah saya tak boleh buat kenyataan lah. MACC kan lah. Seorang yang buat aduan pada MACC, lepas buat tu tak boleh buat kenyataan lah.
Jadi dia masih bertugas di tempat yang sama lah. Tak, sebenarnya saya serah lah. Lepas ni saya serah. Lepas ni baru kita ni. Oh. Sorry? Ha? Lepas serah selepas ni, apa kata jika pegawai Bila serah baru kita maklum pada media lah. Okay. Datuk Seri dia minta wang untuk nak mempercepatkan permohonan dia ke macam? Bukan. Permohonan dah lulus. Okay, so Jadi dia dapat maklumat kata permohonan tu lulus. okay. Jadi dia menyampaikan berita kelulusan itu. Dan untuk dia menyampaikan berita kelulusan itu, dia menagih sejumlah wang lah. Wanita ke lelaki yang Oh, jantina dia. Nanti saya pun tak semak lagi jantina dia. Okay. Ya. Has your ministry looked into the allegation on 1.2 million PRC still have not left the country? Dah siasat ke kaitan allegation tu? Itu Tun Dr. Mahathir dulu buat dakwaan tu. Masa tu kan. Saya pun dalam PH masa Dr. Mahathir tu, dia yang buat dakwaan tu. So dakwaan itu diulang-ulang diputar balik oleh Kadir Jasin. Jadi itulah yang saudara tanya kan. Kena tanya Dr. Mahathir balik lah itu. Dia dapat mana? Datuk Seri ada look into it. Saya? Isu apa? 1.2 million dakwaan itu. Saya patut buat apa? So beritahu. Have your ministry look into it? Saya patut buat apa? Datuk Seri, tadi yang you cakap pasal MOT will look into this, right? Ya. Pasal MTL tu, what are they supposed to look into? Oh, itu tak clear ke? Oh, itu bahaya tu. I tak clear. Okey, dia gini. Bila seorang travellers dikenakan NTL. Okey NTL Star mesti tahu lah NTL. Not to land. Okey, NTL baik. Lepas tu apa jadi kepada travellers yang dikenakan NTL tu? Go back. Dia mesti dihantar balik lah. Bermula di situ, amalan sekarang ini, bermula pada Februari 2015 lagi, telah dilantik oleh Airline Operators Companies, AOC. Lantik siapa? Lantik satu syarikat. Nama apa? Nama Monocycle. Kerja dia apa? Kerja dia menguruskan travellers yang dikenakan NTL lah. Apa urusan je? Kalau sementara nak menguruskan tiket, dia perlu makan minum. Uruskan makan minum dia. Lagi, uruskan pembelian tiket dia. Okey? Itulah urusan dia. Jadi di situ, kalau katalah seorang penumpang datang dengan Qatar atau Etihad atau Emirates, Singapore Airlines, dikenakan NTL. Jadi syarikat ini akan menguruskan penghantaran pulang. Okey? Di situ dulu. Jadi oleh pelantikan ini telah dibuat pada Februari 2015 lagi dulu. Saya pun tak realize benda ni sehingga tadi diberitahu dalam kabinet lah. Okey. Jadi saya pun maklumkan kepada menteri pengangkutan supaya tengok balik lah. Apakah ada kewajaran, dia kena buat keputusan tentang peranan syarikat inilah. Saya pun tak ada maklumat lebih, jadi kena rujuk nanti pada tu. Sebab kadang-kadang saya kata apabila syarikat ni buat urusan dan memerlukan pembelian tiket, dan dia minta dengan travelers yang dikenakan NTL beli tiket, kadang-kadang disalah tanggap bahawa immigration minta duit. Kadang-kadang kat situ yang line dia tu. Okey kat situ aja. Jadi biarlah kalau ada sebarang bentuk umpamanya sungguh ada amalan minta duit dari kalangan pegawai immigration. Saya katakan tadi, kita welcome MSCC masuk siasat sehingga ditemui puncanya. Itu kita bagi kerjasama penuh. Poin dia. Okey Maybe ada salah faham tak dengan kes yang the Chinese traveller? Saya tak mau relate ke situ. Sekarang ni sedang disiasat oleh MSCC, biar MSCC yang temukan tu. Okay, Dr. One more nak tanya yang there is an average of purata 50 Chinese travellers yang dikenakan NTL kan. Apa sebab antara sebabnya? Dia mana-mana negara pun dia akan ada kumpulan yang disenarai hitam. Betul tak? Akan ada senarai yang masuk dalam perkara faktor keselamatan. Okey? Akan ada perkara yang termasuk dia tak comply soal return ticket atau alamat yang menimbulkan syak bahawa dia datang bukan sebagai travellers biasa tapi datang untuk tujuan bekerja misalnya. Itu standard. Kalau kita pergi China pun macam tu, pergi Russia macam tu, pergi US macam tu, dia akan tanya begitu. Clear dulu, tak ada dia lepas. Macam itu. Saya dulu pun pernah. Saya dulu TCO. Okey.
travel apa? Panggil apa? Travel Control Order ke apa? TCO. Dulu lah. Zaman informasi dulu. Saya nak keluar pergi Singapura melawat nenek saya kena TCO. Tak boleh. Tak boleh keluar sehingga tu. Contohlah kan. Itu contoh. Jadi saya ada dalam senarai sekatan. Contoh dulu lah. Sekarang tak ada lah kan. Contoh. Ya. Habis. Terima kasih banyak. Garang ya. Umur dah dapat news garang tu main. Okey, sila. Rekomen tak 125 banduan memfile petition kata dia boleh di sebuah penjara di utara. Macam mana? 125 banduan file petition. Baru sekejap lagi kita nak bincang tajuk tu. Penjara ada. Saya baru nak buat mesyuarat sekejap lagi. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Untuk tugas yang pegawai immigration. Bagi MCC menyiasat dulu.